Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada tengah hari ini dapat bersama-sama dengan Tuan Syed Hussein di Qahwah Al-Qahwah Al-Haddad Group. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan juga kemajuan kepada tempat ini dan juga seluruh pendirinya, khususnya kepada ahli keluarga beliau lah, diberikan oleh Allah dengan penjagaan dan diberikan dengan kebaikan dan kesihatan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada sedikit cerita berkenaan dengan Qahwah, dan Al-Azhar dengan Qahwah ni dia tak berpisah jauh dari segi sejarahnya. Khususnya sejarah kopi bunni. Ada kopi bunni, bun kan. Ini ada Al-Imam Fairuz Abadi Majiduddin rahimahullah, pengarang kitab Al-Qamus. Dia ada karang kitab tentang nama-nama Arab yang namanya Al-Jalisul Anis fi Asma'il Qandaris. Qandaris ni nama-nama Arab lah. Dan antara salah satu daripada nama Arab adalah Al-Qahwah. Jadi Qahwah, kenapa disebutkan Qahwah? Kerana taqahi 'anil ta'am wasyarab. Kerana dia menghalang selera seorang tadi daripada makan dan minum. Dia seolah orang ketika mana minum qahwah ni menyebabkan dia akan terhalang daripada makan dan minum. Jadi kopi bunni ni ataupun bun ni dinamakan dengan sedemikian. Waktu ketika dinamakan bun dengan qahwah, berlaku perbincangan ulama tentang masalah tersebut. Imam Syekhul Islam Zakaria Ansari rahimahullahu ta'ala pernah mengharamkan bun. Al-Imam dan kemudian para penuntut ilmu pada waktu tersebut di Al-Azhar minta untuk Syekhul Islam Zakaria Ansari nilai semula fatwa tadi. Adakah fatwa tadi tepat ataupun tidak. Kemudian satu hari dihidangkan kepada Syekhul Islam Zakaria Ansari qahwah pada malam. Kan Syekh Zakaria Ansari keluarkan fatwa kata hukumnya haram. Dan para murid sediakan qahwah bunni untuk beliau minum. Dan waktu minum, dia tak jadi mabuk, malah bersemangat pula ketika dia mengajar. Maka Syekhul Islam pada ketika tersebut terus keluarkan fatwa harus minum qahwah. Pada minum sendiri. Dia tak ada banyak qahwah ni bukan qahwah yang dimaksudkan dengan nama Arab tadi. Al-Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Syamsuddin Ramli menguatkan lagi pandangan kata harus minum qahwah, seperti yang dinaqalkan daripada Al-Imam Al-Qadhi Ahmad ibn Umar Al-Muzajjad rahimahullahu ta'ala, pengarang Al-Uba, seorang ulama daripada Hadramut, daripada Yaman. Dan pada tahun 1572 Masihi pernah berlaku perdebatan panjang tentang qahwah. Beberapa tahun yang lepas, lebih kurang dalam 600 tahun yang lepas. Dan berlaku perdebatan sengit ni, pengharaman qahwah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Ahmad As-Sambati Asy-Syafi'i, Syekhul Azhar pada waktu tersebut. Beliau mengharamkan qahwah dan dipersetujui oleh sebahagian ulama seperti Al-Imam Syihabuddin Al-Abtawi dan Al-Imam Qutb Ibn Sultan Al-Azim rahimahullahu ta'ala. Yang ini disebut oleh Kiai Ihsan Jampes dalam kitabnya. Kiai Ihsan Jampes ada kitab Irsyadul Ikhwan yang cerita berkenaan dengan minum kopi dan juga isap tembakau. Dia ada kitab bab tu. Bukan Irsyadul Ikhwan, Tazkiratul Ikhwan. Tazkiratul Ikhwan fi bayani hukmi syurbi qahwah wad dukhan. Saya kena ada kitab tu kan. Kena ada kitab tu, insya-Allah. Cerita berkenaan dengan minum kopi dan juga isap rokok. Apa dia hukumnya? Dibincang panjang berkenaan masalah tadi dan berlanjutan. Jadi isu qahwah ni bukan isu kecil sebenarnya. Perbincangan qahwah ni di Azhar waktu tu 1572 tu berlaku rusuhan sampai berlaku pembunuhan. Pengikut Syekh Sambati bunuh pengikut Qahwaji yang jual kopi di Mesir, dan sehingga menyebabkan para peniaga kopi waktu tu berkabung atas kematian salah seorang daripada peniaga kopi yang dibunuh oleh pengikut Syekh Sambati kerana berlaku rusuhan tadi. Kopi yang mereka minum kopi Turki yang tak bergula. Sebab tu terkenal dah ni kalau di Mesir majlis berkabung ataupun majlis takbin
kematian orang dan seumpamanya, mereka akan jamu kopi Turki tanpa gula untuk mengingati balik majlis tersebut. Dan itu yang berterusan sampai sekarang. Itu sejarah panjang lah kenaan dengan kopi, kahwah bun, dan juga kahwah tu secara umumnya. Dan saya juga ada karang lagi 2 syair berkenaan dengan kahwah. Yang pertama faedah kahwah, yang kedua nama-nama kahwah, jenis-jenis gula yang diletak dalam kahwah, kita nak panggil apa. Ini syair pertama saya tentang faedah kopi. Ini syair dalam Bahar Rajas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bait. Dengarlah saudara faedahnya kopi, ada 5, ambil faham takkan rugi. Jadi ada 5 faedah tentang faedah kopi. Yang pertama, tambah kecerdasan akal, jika minum pasti tidak akan menyesal. Jadi dia akan tambah kecerdasan akal, kopi. Baik untuk para guru dan penyair, jika kena sakit kuning jangan hampir. Ulama kata kalau kena penyakit kuning jangan. Kalau orang kena sakit kuning jangan minum kopi. Ini elok untuk para guru, para masyayikh dan juga para penyair untuk datang ID. Sebab tu Najib Mahfuz, penulis sastrawan di Mesir, beliau selalu duduk di kedai Fishawi, kedai pertama di Kairah, kedai kopi pertama di Kairah. Yang kedua faedahnya tahan kantuk, ada juga setelahnya tetap sembuh. Maksudnya yang kedua faedahnya tahan mengantuk. Tapi ada juga yang minum kopi tak juga mengantuk. Macam biasa. Juga baik untuk penghadaman perut. Ini faedah ketiga yang disebut. Ini faedah ketiga bagi kopi, dia memudahkan penghadaman. Balgham atau kahak juga dibersihkan. Penuntut ilmu hendaklah mengamalkan. Kenapa penuntut ilmu kena amalkan minum kopi? Kerana dia akan menghilangkan balgham, dan balgham antara sebab kepada kelupa. Seorang pelajar akan lupa dan juga jadi malas dan sebagainya kerana balgham, kahak. Menenangkan jiwa faedah kelima, cubalah pasti kamu kan terkesima. Jadi akan tenangkan jiwa. Kopi memang terkenal dengan aroma yang menenangkan jiwa. Ia akan menenangkan jiwa. Jadi ini faedah kopi. Yang terakhir yang saya nak sebut di sini, urjuzah ataupun bacaan Bahar Rajas juga bagi istilah yang digunakan oleh Qahwaji, peniaga kopi di Mesir. Dia ada istilah mano, ada Sariyah Khusi dan seumpamanya. Baik. Mari teman dengar ini kisah kopi, istilah yang sering diguna Qahwaji. Qahwaji istilah kepada jaga kedai kopi kan. Jika kamu tahu istilah begini, tidak wajib, tapi kamu kan dipuji. Sebenarnya tak wajib, tapi kalau tahu, orang Mesir sendiri dia akan kata anta Misri. Anta Misri, bigat kata dia. Jika kamu ingin kopi tanpa gula, sadah gelarnya bukan untuk pemula. Kopi tak ada gula dipanggil sadah. Kopi sadah. Ini bukan untuk pemula lah. Jadi orang yang mesti expert lah boleh minum. Ada orang tak boleh minum kopi tak ada gula kan? Ar-rihah pula gelaran yang kedua, kopinya lebih dari ditambah gula. Kopi lebih sikit. Jadi kalau dia punya sukatan dia 2 kopi, 2 sudu kopi, 1 sudu gula. Dipanggil ar-rihah. Ar-rihah. Kalau kopi dan gulanya cukup rasa, digelar mazbut oleh para pencinta. Panggil mazbut. 2-2. 1-1. Itu. Jika kamu mano pula, gulanya lebih sedikit, dari mazbut dah mencubakan berjangkit. Di mano dia lebih sikit. 2 kopi, gula dia akan lebih sikit daripada 2,5 dan seumpama. Itu mano. Jadi kalau pergi ke Mesir, orang tanya, Aizin qahwah mano. Dia tahu dah. Dia tak manis sangat, dia tak pahit sangat. Semua Qahwaji semua tahu Semua Qahwaji tahu. Dia sebut sadah, Aizin sadah. Aizin mazbut. Aizin mano. Ni dia nama-nama dia. Ar-rihah kata dia. Ar-rihah maksudnya dia mesti kopi lebih daripada gula sikit. Habis ada gula. Jika kamu jenis suka gula lebih, ziyadah gelaran yang telah dipilih. Ni kalau kata ni ziyadah dia. Aizin kopi qahwah ziyadah kata. Ahwa ziyadah bukan kopi lebih, gula lebih. Gelaran kepada yang terlalu manis, Sariyah usi, jika amal kencing manis. Yang terakhir dipanggil Sariyah usi. Sariyah usi ni ada satu kampung di Mesir, nama dia Sariyah Khusi. Sariyah Khusi ni tempat buat gula. Jadi kalau orang sana nak gula lebih, dia kata dia izin ahwah Sariyah usi. Sariyah usi maksudnya kalau 2 cawan 2 gula, 4
Dua kopi 4 gula. Itu. Jika kamu ingin tahu sukatannya, duduk denganku akan aku cerita. Ini saya dah cerita lah. Jazakumullah khair. Moga-moga Allah Ta'ala majukan tempat ni berkat Nabi SAW. Kita ratib Fatihah untuk Sayyidina Rasul SAW. Karena kata para ulama, sebenarnya dalam bacaan hadrah bersaudan. Dan hadrah bersaudan sendiri ada bacaan Al-Fatihah untuk sahibul gahwah. Sahibul gahwah hakikinya adalah Sayyidina Rasul SAW. Kenapa? Karena bukan kita katakan Nabi, lagi orang kata hadis maudhu' pula. Tak, kita katakan yang menjamu majlis tadi adalah Sayyidina Rasul. Tambah kami pula hari ni mai ke tempatnya cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para habaib. Jadi cucu baginda Nabi jamu ni macam Sayyidina Rasul jamu. Barakallahu fiikum. Jadi di tempat ni ada dua lah benda yang penting. Di qahwah di Al-Haddad ni ada dua benda penting. Yang pertama, kerana minat kita dengan qahwah. Yang kedua, kerana Sayyidina Rasul. Dia berkait dengan Sayyidina Rasul SAW. Jadi moga-moga dengan sambungan tadi akan dapat syafaat daripada Nabi SAW, akan dapat kebaikan berkat mencintai ahli keluarga baginda Rasul SAW, dan semua yang berkait dengan baginda Rasul SAW. InsyaAllah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa dhurriyyatihim wa bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah. وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، نية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنية صالحة بكل نية صالحة مثل أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.